بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 234. Muka surat 234. Kita masuk satu tajuk baru. Bab ma jaa innakum mansurun wa musibun. Itu tajuk pada malam ini. Bab ma jaa innakum mansurun wa musibun. Iaitu bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya sekalian kamu berkemenangan dan dapat harta. Ini tajuk yang kita nak tengok pada malam ini. Nabi SAW nak beritahu dekat kita bahawa orang Islam akan melalui satu saat kemenangan. Dan sewaktu orang Islam menang, mereka akan jadi orang kaya yang ada banyak harta. Ketahuilah saudaraku, bermula harta dunia boleh jadi sebesar-besar bala dan sebesar-besar fitnah bagi manusia. Tentu dia peringat dulu. Dia kata kadang-kadang jadi kaya, jadi harta banyak ni, kadang-kadang dia menjadi bala dekat kita. Bala ni maksud dia ujian. Bala maksud dia ujian. Kadang-kadang bila harta banyak, bila jadi kaya ni, harta dan kekayaan itu menjadi ujian kepada kita. Dia kata. Kerana dengan sebabnya, maksudnya dengan sebab harta boleh jadi besar kepala. Dia kata. Kan? Selalu hadut sombong ni orang kaya. Selalunya hadut sombong ni orang kaya. Tapi Nabi SAW kata apa? Nabi kata orang kaya yang sombong aku benci. Nabi kata. Tapi orang miskin yang sombong lagi aku benci. Nabi kata. Orang kaya yang sombong aku benci. Nabi kata. Patut. Pasal apa? Pasal dia kaya. Dia sombong pun ada pasal. Pasal apa? Pasal dia kaya. Tapi Nabi kata kalau orang miskin tapi sombong lagi aku benci. Nabi kata. Maksud dia apa? Tak sedar ke diri. Sudahlah miskin. Menyombong bukan main. Kalau menyombong dengan manusia satu bab, menyombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Miskin tak tahu nak minta dekat Allah. Itu cerita dia. Kesimpulan dia apa? Sombong ni semua tak bagus. Baik orang miskin, baik orang kaya, sombong ni tak bagus. Maka dia bagi tahu kat kita di sini kerana dia kata dengan sebab harta ni boleh jadi besar kepala. Yang ni sombong dan jahat. Orang ada duit, sombong dan sepasal, dia nak buat jahat. Dengan duit ringgit yang ada kat dia, dia nak guna duit tu untuk buat 1001 macam benda jahat. Begitu. Dengan kerana itu, diberi ingat oleh Nabi SAW kepada umatnya yang mendapat harta dan yang menjadi kaya. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya aku dengar Nabi SAW bersabda ia, bahawasanya sekalian kamu berkemenangan daripada seteru, kemudian daripada wafat. Itu dia. Nabi sebut dah.
Nabi kata lepas daripada aku wafat, lepas pada aku mati, orang Islam ni akan menang. Dia kata. Sungguh je lah. Lepas daripada wafat Nabi SAW, empire Islam makin besar. Daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Islam memerintah 2/3 dunia. Mai zaman Sayyidina Osman, mai zaman Sayyidina Ali, mai zaman kerajaan Bani Umayyah, mai zaman kerajaan Bani Abbasiyah, mai zaman kerajaan Bani Buih dan sebagainya. Islam jadi satu kuasa yang digeruni dalam dunia. Dunia ni gerun ke Islam. Sungguh macam yang Nabi kata. Nabi kata selepas daripada wafat aku, Islam akan menjadi satu kuasa yang digeruni oleh musuh. Kan? Selepas wafat Nabi. Mai zaman dah orang tak takut pula ke Islam. Mai zaman dah orang tak takut pula ke Islam. Orang boleh kata lebih kurang, orang boleh jengkel dan sebagainya. Kecuali apabila di kalangan orang Islam hidupkan balik semangat jihad. Baru orang-orang yang bukan Islam dia takut balik. Dia takut balik. Kalau tidak kerana semangat tu, dia pun tak takut apa dah orang Islam. Begitu. Jadi dia bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu dekat kita, dia kata bahawasanya sekalian kamu berkemenangan daripada seteru, kemudian daripada wafatku. Dan dapat banyak harta oleh sekalian kamu. Dan terbuka bagi sekalian kamu segala negeri. Daripada satu negeri ke satu negeri, semua dibuka. Islam dia tak guna perkataan tawan. Kita kena ingat. Islam dia tidak guna perkataan tawan ataupun perkataan jajah. Islam tak guna. Islam kita tak boleh kata Sayyidina Umar berjaya menjajah. Tak boleh. Dia guna perkataan buka. Sayyidina Umar berjaya membuka beberapa buah negeri baru. Membuka. Pasal apa? Pasal dia membuka bukan saja negeri. Bahkan dia membuka hati penduduk negeri itu. Supaya sayang kepada Islam. Maka Islam guna perkataan buka. Hari Nabi SAW balik daripada Madinah, balik ke Mekah. Nabi lahir di Mekah. Kena tekan, kena tindah, kena zalim dan sebagainya di Mekah. Allah suruh Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi pergi ke Madinah. Setelah Nabi duduk di Madinah, orang-orang Madinah pakat sokong Nabi, bagi sambutan yang cukup hebat dekat Nabi, mempertahankan Nabi dan sebagainya. Nabi kemudiannya balik ke Mekah. Balik bukan nak menjajah Mekah, tetapi nak membuka kota Mekah. Maka dinamakan hari Nabi balik itu Yaumul Fathi, hari pembukaan kota Mekah. Maksud dia apa? Nabi balik itu, Nabi membuka pemikiran, membuka hati orang ramai, melihat manehnya dan cantiknya Islam. Hari itu Nabi SAW di atas bantuan Allah dan di atas kekuatan peribadi Nabi, berjaya membuka hati ramai pemimpin-pemimpin Quraisy yang selama ni benci Nabi. Dan kota Mekah pada hari itu untuk pertama kalinya dibuka oleh Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia guna perkataan buka. Dalam hadis tadi pun dia kata wa maftuhul lakum, dan dibuka bagi kamu. Maksudnya apa? Dibuka negeri-negeri kamu, negeri-negeri baru bagi kamu. Maka dapat sekalian kamu membeli, miliki dan memerintahnya. Maka Nabi SAW pun dapat memiliki beberapa buah negeri yang dibukanya dan memerintah negeri itu semua. Maka pada masa itu banyaklah dapat harta. Bila buka negeri baru, banyaklah hasil negeri yang diperolehi oleh kerajaan Islam yang memerintah pada masa itu. Dan tanah air dan negeri yang di bawah perintah dan hamba sahaya daripada orang hitam dan orang putih. Dan banyak raja-raja di bawah tangan sekalian kamu. Semua duduk di bawah naungan pemerintahan Islam. Dan banyak mereka itu beramah mesra dengan kamu. Maka siapa-siapa daripada sekalian kamu sampai umurnya kepada yang aku katakan ini, maka hendaklah ia takut Allah Subhanahu wa taala. Yakni hendaklah dia junjung dan dia kerjakan apa suruh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda. Nabi kata ni, yang aku sebut ni benda tak jadi lagi. Tapi Nabi kata siapa yang panjang umur sampai pada zaman yang aku sebut ni, aku nak pesan satu. Nabi kata falyattaqillah, kamu hendaklah takut kepada Allah. Waktu senang tu kamu hendaklah takut kepada Allah. Kerana Nabi kata aku takut dalam keadaan senang tu kamu lupa diri, kamu langgar perintah Allah. Nabi bersabda,
Itu sebab orang kata Nabi Muhammad ni orang putih. Dia kata orang yang telah melihat hari esok, dia kata. Nabi selalu sebut benda-benda yang tak jadi lagi. Dan sebenarnya Nabi bukan dia tahu benda ni semua, melainkan Allah bagi tahu kat dia. Nabi sendiri tak tahu apa nak jadi esok. Nabi sendiri tak tahu minggu depan, tahun depan, 10 tahun ke depan nak jadi apa. Nabi itu sendiri tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ke dia, maka Nabi bagi tahu dekat orang ramai. Maka Nabi bagi tahu, dia kata siapa yang sampai zaman yang aku sebut ni, zaman Islam jadi kuasa yang digerungi oleh satu dunia. Siapa yang dan hidup yang umur dia panjang dan dia hidup pada zaman tu, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa dan takut kepada Allah dan jauhkan apa yang ditegah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas sekalian kamu. Kerana sekalian yang tersebut itu mau menyesatkan sekalian kamu dan mau melalaikan dan mau melupakan daripada taat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata jaga baik-baik. Bila kita terlampau senang, kita boleh lupa dekat Tuhan. Orang senang, dia rasa duit yang menentukan segala-gala. Dia rasa macam tu. Dia rasa dengan kuasa yang ada kat dia, dengan ringgit yang ada kat dia, dia mau apa, semua dia boleh dapat. Dia nak atok macam mana, semua boleh jadi. Dia ingat macam tu. Secara tidak sedar, dia bertuhankan duit. Secara tidak sedar, dia seolah-olah tak percaya kuasa Tuhan. Sebaliknya dia percaya Tuhan dia duit. Dia kata dengan duit, apa pun boleh jadi. Tak ada duit, apa pun tak jadi. Maka dia sedaya upaya berhabis tenaga nak cari duit. Kerana dia beriktikad dan dia yakin duit yang mengatur segala-galanya. Nabi pesannya ni. Nabi kata jangan ada orang yang ingat macam tu. Kadang-kadang duit tidak boleh buat apa-apa. Apabila duit bertembung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah akan jalan dulu. Duit tak boleh buat apa. Begitu. Banyak tuan-tuan jadi benda macam ni. Banyak. Duit banyak berjuta-juta, Tuhan bagi sakit. Habis. Tak boleh buat apa. Duit ada berjuta-juta dalam bank, Tuhan bagi kena kanser, kena sakit barah, kena kanser, duit berjuta-juta tak boleh beli kesihatan. Tak boleh beli. Habis licin duit berjuta-juta tu, tak boleh buat apa. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak manusia bahawa yang boleh buat apa-apa saja Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dengan ringgit dan sebagainya yang ada ke mereka tidak boleh nak memutuskan kehendak, memutuskan apa-apa yang menjadi kehendak mereka. Tuhan nak ajar kita. Kadang-kadangnya begitu. Kerana harta yang banyak itu menyedapkan makan minum kamu dan tempat duduk kamu dan tempat kediaman kamu, dan boleh sampai apa yang dikehendak dan dicita oleh hawa nafsu kamu, sampai kamu boleh berbesar-besar diri. Apatah lagi yang telah ada cukup padanya tanah sawah, kebun dan galian, dan hamba sahaya, dan banyak orang-orang yang berdamping dan berjinak dengan kamu. Maka semuanya itu melalaikan kamu daripada junjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada, dia kata. Memang boleh jadi lalai. Semua ada. Apa lagi yang kita mahu, dia kata. Tanah, merata corak tempat tanah kita. Duit ringgit, tak habis. Apa lagi? Tanam-tanaman, buah-buahan, semua ada kat kita. Dengan hamba sahaya, dengan orang duk main keliling ni, Allah, kita jadi macam raja. Kerana duit kita. Orang main nak kerumun kita, nak hurung kita dan sebagainya, itu bukan kerana apa. Kerana duit kita, kita ada ramai kawan. Bila tak ada duit, habis seriat, tak ada orang. Itu cerita dia. Nabi SAW sudah beritahu kat kita benda-benda ni. Kita tengok cerita Piramli apa. Bila kena halau nampak dia, pipi naik kelak, kaki dia semua pakai cabut, naik lift, lari pada dia. Pasal apa? Duit tak ada. Dia cuba nak sampaikan kat kita mesej ni lah. Dia nak sampaikan kita mesej ni dalam bentuk filem dia. Dia nak beritahu kat kita, kadang-kadang ada ramai keliling kita ni kerana duit kita. Waktu kita ada duit, boleh duk belanja daripada sikit sebanyak, waktu tu ramai dia hurung penuh. Bila kita tak ada duit, dia lari tak cukup tanah. Ini yang dikatakan dunia. Yang ni yang dikatakan dunia. Siapa pernah melalui zaman ni, dia akan cukup faham bila dengar benda ni. Dia dengar-dengar, dia hanggur seorang dia. Sungguh dia. Memang sungguh. Dia kata, dan mau lalai kepada mengerjakan yang ditegahnya. Bila banyak harta,
Mula duduk slow dah. Slow dah. Ke masjid, mengaji dan sebagainya. Jenis-jenis hak agama ni dah makin slow dah. Maka jaga-jaga. Siapa yang ada cukup pada kamu segala nikmat itu, maka hendaklah pula ia suruh orang-orang berbuat baik. Sepatutnya kita bila jadi orang ada duit, kita kena gunakan duit kita tu untuk menganjurkan orang buat kebaikan. Itu sepatutnya, dia kata. Dan tegah daripada buat jahat. Sepatutnya kita jadi contoh. Kita melarang orang daripada buat jahat. Orang ada duit ni tuan-tuan susah. Tiap-tiap hari sorat minta derma ni, tak tahu nak abang. Postman bawa satu oncang pergi lepang depan pagar dia. Sehari satu oncang. Itu sebab kita kadang-kadang bila nak buat surau, bila nak buat masjid, kita hantar sorat minta derma dekat orang-orang yang kita tahu kata jutawan kaya raya, dia tak layan sorat kita. Bukan kerana dia kedekut, tapi sehari dia ada satu oncang sorat minta derma ke dia. Daripada satu oncang tu adalah 10-20 sorat yang dia layan. Kalau nak layan semua, mau pelisut dia. Habis dia. Jadi dia terpaksa pilih-pilih. Nak dapat duit orang-orang macam ni, nak kena kenal orang yang kenal baik dengan dia. Nak kenal dulu tu. Kita nak kena masuk orang yang kenal dia. Kawan tu boleh tolong habaq kat dia. Kata, ni kawan saya, mereka nak buat sekian-sekian, mereka ni memang betul punya, mereka perlu duit sekian-sekian banyak, baru duit tu nanti nak luruh mai kat kita. Kalau jenis hantar sorat, ma'assalam. Sekali dengan sorat, sekali dengan kain salam, apa pun yang tidak mai kat kita. Bukan kerana dia kedekut, tapi kerana terlampau banyak orang minta derma kat dia. Begitu. Jadi dia kata orang kaya ni sepatutnya apa? Duit ni gunakan untuk jalan agama. Dengan kerana itu, jadi contoh kepada semua. Maka dia kata dekat kita di sini, hendaklah kita buat kerja macam ni. Dan hendaklah kita mengerjakan, dan hendaklah kita jangan mengerjakan benda yang ditegah. Maka jaga-jaga, siapa yang ada cukup pada kamu segala nikmat itu, hendaklah pula ia suruh orang-orang berbuat baik. Suruh orang buat baik dan tegah orang daripada buat jahat. Dan sebarang yang diperbuat oleh sekalian kamu, jikalau tidak ada dikatakan oleh Nabi SAW atau diperbuat oleh Nabi SAW atau ditakrirkan oleh Nabi SAW, maka janganlah dikatakan daripada Nabi SAW ataupun diperbuatnya ataupun ditakrirkannya. Dia kata dia pesannya tu. Kita jangan sampai terjelabah. Terjelabah maksud dia apa? Dalam hadis dia kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa berbuat bohong atas aku, yakni dengan sengaja, padahal dia ada-adakannya daripada dirinya, kemudian dikatakannya daripada aku, atau dikatakannya perbuatan aku, atau dikatakannya itu takrir aku, maka hendaklah ambil tempat tinggalnya di dalam neraka jahanam. Kita dengan Nabi ni kita kena ada adab. Di antara adabnya ialah, kalau benda tu Nabi tak kata, kita jangan kata Nabi kata. Tak boleh. Itu sebab tuan-tuan, kita kalau tak pasti benda ni hadis Nabi ke, kata-kata alim ulama ke, kita jangan kata hadis Nabi. Kalau kita tak pasti, kita piduk kata Nabi kata. Walhal Nabi tak kata, kita kata Nabi kata. Dia kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap tempat dia api neraka. Kerana kita dianggap mendustakan Nabi. Benda Nabi tak kata, kita kata Nabi kata. Ataupun benda Nabi kata, kita kata dah, ini bukan Nabi kata. Sama juga, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap tempat dia api neraka. Jaga baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni kena teliti. Kerana dia ada banyak yang orang sebut kadang-kadang benda tu bukan hadis Nabi, dia tu kata hadis Nabi, dia tu ulang sebut kata benda tu hadis Nabi, sedangkan benda tu bukan hadis Nabi. Maka dia sudah dianggap sebagai mendustakan Nabi SAW saja. Ya Nabi kata dia ditempatkan di neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mahu kan macam yang orang sebut, ad-dunya jifah wa tullabuha kilah. Dunia ini bangkai, dan siapa yang mencari dunia, maka dia anjing. Dia kata demikianlah sabda Nabi SAW. Oh dah. Nabi tak kata macam tu. Yang tu adalah kata-kata yang diucapkan oleh golongan zindiq, golongan zanadiqah, golongan kafir zindiq. Mereka ni kumpulan sesat.
Mereka banyak duk reka kata-kata, dan kemudiannya mereka dakwa itu hadis Nabi. Tujuan golongan zindik ni disebut ad-dunya jifah, dunia ni bangkai, wa tullabuha kilab, dan orang yang mencari dunia ni anjing. Tujuan mereka kata ni ialah supaya orang Islam ni tak buat kerja atas dunia ni, kerana menganggap dunia ni bangkai. Supaya dengan itu orang Islam ni habis, ketinggalan, tinggal dunia habis semua. Mereka tujuan mereka macam tu. Maka mereka kata itu hadis Nabi. Bila mai zaman ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, imam-imam ni semua cek balik hadis ni. Cek balik. Yang tadi ni ad-dunya jifah wa tullabuha kilab, tidak ada jalan sanadnya, tidak ada siapa yang meriwayatkan hadis ni. Cek tengok, semua orang tak tahu, ternyata ini adalah hadis palsu. Dikeluarkan satu buku menyenaraikan ini adalah hadis-hadis palsu. Jadi bila kita jumpa benda ni, kita jangan kata benda tu hadis, kerana dia bukan hadis yang diucapkan oleh Nabi. Kalau kita kata juga benda tu hadis, kita mendustakan Nabi. Nabi kata siap tempat di api neraka. Benda ni kita kena jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi, iaitu bab yang datang pada menyatakan kebinasaan seorang laki-laki itu pada isterinya dan hartanya dan anaknya. Kadang-kadang kita ni boleh rosak, boleh binasa kerana 3 benda. Isteri kita menyebabkan kita rosak, anak kita boleh menyebabkan kita rosak, ataupun harta benda kita boleh menyebabkan kita rosak. Nabi bagi tahu kat kita supaya kita berjaga-jaga dengan 3 benda. Dan kita punya duk buat elok, bini kita pergi duk buat onak. Orang kata kat kita, apa lagi ya, bini dia pun rosak kita. Kita punya duk cakap elok, anak kita pergi buat onak. Orang kata hang cakap ya, tengok hang pergi perbetul anak hang dulu, rosak kita. Ataupun harta benda kita, kerana harta benda kita jadi lalai dalam agama. Begitu. Ketahuilah saudaraku, seorang daripada kita ini ada banyak tempat datang kebinasaannya. Maksudnya dia kata tiap-tiap orang daripada kita ada banyak punca kebinasaan kita. Banyak punca. Setengah daripadanya telah dikhabarkan oleh Nabi kita. Supaya ingat tiap-tiap seorang takut jatuh binasa akan diri. Nabi sebut benda-benda ni supaya kita jaga. Supaya kita jaga benda-benda ni semua. Maka khabarnya itu dikeluarkan oleh At-Tirmizi, demikian katanya. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Umar ayyukum yahfazu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, faqala Huzaifah ana. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tempat simpan rahsia fitnahnya, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Cuba tengok tuan-tuan, bila disebut nama Huzaifah bin Yaman, dia kata tempat simpan rahsia Nabi. Nabi ada beberapa hal yang Nabi beritahu dekat Huzaifah saja, dia tak beritahu ke orang lain. Maka Huzaifah ni sahabat yang istimewa, selain daripada sahabat yang terkenal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf, apa semua ini sahabat-sahabat yang terkenal. Selain daripada itu, ada beberapa orang sahabat yang kita tak apa kenal, tetapi istimewa di sisi Allah dan di sisi Nabi. Ada juga. Kan? Macam yang kita selalu duduk cerita, ada seorang apa nama? Uwais bin Amir yang kita cerita dulu. Sampai Nabi pesan, siapa jumpa dia, jangan lepaskan peluang. Minta supaya dia minta Allah ampunkan dosa kita. Ini orang spesial. Ini orang spesial. Huzaifah bin Yaman, ini orang spesial. Walaupun nama dia tidak dijulang seperti nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, tetapi dia orang istimewa. Sehingga kan Nabi SAW sendiri mengiktiraf Huzaifah bin Yaman. Bila wafat Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab, bila ada kematian dalam kampung dia, Sayyidina Umar tak pergi ziarah mayat tu, melainkan setelah Sayyidina Umar tanya Huzaifah. Sayyidina Umar tanya Huzaifah bin Yaman, wahai Huzaifah, kau hak mati ni macam mana? Dia tanya Huzaifah dulu, ni hak mati ni macam mana?
Kalau Huzaifah kata dia orang yang baik-baik, Sayyidina Umar pergi ziarah mayat dia. Kalau Huzaifah kata dia orang munafik, Sayyidina Umar tak ziarah mayat orang munafik. Huzaifah bin Yaman ini adalah salah seorang daripada penyimpan rahsia Nabi SAW. Maka dia sebut di situ, dia kata dia simpan rahsia fitnah yang dikhabarkan oleh Nabi kepadanya. Salah satu rahsia yang Nabi bagi dia simpan adalah rahsia tentang satu fitnah yang akan jadi selepas wafat Nabi. Nabi suruh dia simpan benda ni. Nama sahabat Nabi yang istimewa itu ialah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Katanya, siapa daripada sekalian kamu yang ada ingat apa barang yang disabdakan oleh Nabi SAW pada fitnah salah seorang daripada kita? Sayyidina Umar sekali, lepas daripada wafat Nabi, selepas daripada kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar duduk dengan ramai sahabat. Sayyidina Umar satu hari dia tanya. Dia kata, aku nak tanya kamu, siapa di kalangan kamu kok ada yang menyimpan apa-apa rahsia yang Nabi bagi tahu? Tolong bagi tahu kat kita semua. Dan sebab Nabi, dia sahabat ramai. Sahabat ni kadang-kadang dia cerita benda ni, sahabat ni kadang-kadang dia cerita benda ni. Ada benda yang dia kongsi ramai-ramai, ada benda yang dia simpan dekat orang tertentu. Macam tu. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tanya, satu hari dia tanya sahabat ada ni. Di kalangan kita ni, siapa pun ada simpan rahsia apakah daripada Nabi SAW? Kalau ada, tolong cerita. Kita pakai-pakai kongsi dengan. Begitu. Bila didengar oleh Huzaifah akan tanya Sayyidina Umar akan yang demikian itu. Lalu dijawabnya. Dengan katanya, hamba ada ingat sabda Nabi SAW pada perkara fitnah salah seorang daripada kita. Huzaifah kata, saya adalah satu benda Nabi bagi tahu kat saya. Dan benda ni menyentuh tentang soal fitnah ke atas kita semua. Dia kata begitu. Qala Huzaifah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jari. Kata dia, telah bersabda Nabi SAW, bermula kebinasaan seseorang laki-laki itu ialah pada isterinya, pada hartanya, pada anaknya dan pada jirannya. Huzaifah kata macam tu. Dia kata, Nabi ada pesan dekat aku dulu. Nabi kata, kita munduk jaga benda ni. Isteri kita kena jaga. Jangan sampai dia menjadi fitnah kita. Nabi pesan dekat aku, harta kita mau jaga. Jangan sampai harta membinasakan kita. Nabi ada pesan dekat aku, anak kita mau jaga. Jangan sampai anak merosakkan nama kita. Nabi ada pesan dekat aku, jiran tetangga ni kena jaga. Jangan sampai jiran merosakkan kita. Dia kata begitu. Masalah, dia kata. Kebinasaan seseorang itu pada isterinya itu bagaimana? Dia kata macam mana yang kata bini boleh merosakkan kita? Iaitu manakala seseorang itu kasih kepada isterinya. Ni kalau kita terlalu sayang sangat dekat bini ni. Maka duduklah ia dengan isterinya itu dengan cukup khidmatkan dia. Bila sayang bini ni, kira tak mau tinggal bini lah. Duk kelitin tepi dia. Dia pergi dapur kita, di dapur dia duk tengok TV. Kita tengok TV, dia lipat kain, kita pergi duk gulin dalam kain dan sebagainya. Dia jadi tak senang. Kan? Sayang kat bini sampai lagu tu. Leceh semua. Kan? Tang mana dia ada, tang tu kita ada. Jadi dia tak mau main masjid, kita tak main masjid. Itu cerita dia. Kan? Ada orang macam tu. Sehingga kan terlalai amal ibadah. Sampai habis. Jahannam amal ibadat ni. Dengan kerana bini ni, jahannam habis amal ibadat. Kan? Nabi pesan macam tu. Sampai terkadang jatuh dalam mengerjakan yang mungkar-mungkar dengan sebabnya. Kadang-kadang dengan kerana bini, kita pergi buat benda yang salah. Dia mau bini kita, dia mau yang tu. Kita ni tak lebih sikit, kita tahu kata benda tu tak boleh, tapi dia mau. Dia desak kita, suruh tunai apa yang dia mau. Kerana sayang kat dia, kita pergi buat juga benda yang dia mau. Maka rosak kita kerana bini. Dia kata, seperti menurutkan kehendaknya dan kemahuannya, keluar, pergi membawa dia melihat permainan yang haram. Dia kata, misalnya bini ni dia juga syok dengan konsert apa nyanyi-nyanyi ni. Dia syok jenis macam tu. Dia mau kita pergi sama. Kita kata, tak boleh. Dia kata, apa pula tak boleh? Dia kata, kalau tahu macam ni tak menikah. Dia duduk main begitu. Kita jadi susah.
Dan dia kata bercampur gaul laki-laki dengan perempuan. Di rumah panggung wayang gelap, dia kata. Dan panggung bangsawan dan lainnya. Bini jenis kaki tengok wayang. Haru kita. Dia menikah dengan kaki tengok wayang ni. Dia kata, abang lama tak tengok wayang? Sudah kita. Kita dengan ketiak putih dari kepala. Kan kita kata, tak elok kau tengok wayang. Dia buat terkejut tu. Tak boleh tengok wayang ke? Haram ke? Dia buat main tu dengan kita. Haram lah. Wayang pun haram. Ni TV ni bukan wayang. Dia lah. Dia duduk konang kau tu. Dia pun jenis mengaji bidang lawyer ni tak habis. Kan? Kalau lawyer semua tak apa. Dia lawyer sekarang jalan. Wayang tu haram. TV tak apa. Mengaji kat siapa? Dia duduk cabar kita macam tu. Ada tuan-tuan nak jenis macam ni. Dia jenis sungai awang ni. Kan? Mengaji kat siapa? Awak yang haram kok mana? Yang ni halal kok mana? Ni yang mengaji kitab mana? Dia duduk buat tu. Kita pun naik lemah pun. Campur dengan sayang kat dia ada sikit kan? Jom. Jenis sungai awang ni. Kan? Mengaji kat siapa? Awak yang haram kok mana? Yang ni halal kok mana? Ni yang mengaji kitab mana? Dia duduk buat tu. Kita pun naik lemah pun. Campur dengan sayang kat dia ada sikit kan? Jom. Jom. Kan? Tengok pukul 6.30 sampai pukul 9.30. Maghrib tak tahu pergi ke mana, apa tak tahu pergi ke mana. Jahanam dengan kita dengan dia kali jahanam dalam panggung tu. Nampak? Pasal apa? Pasal sayang kat dia. Kita nak bangkang dia sikit, dia buat teriak. Kita kalah dah. Kita bangkang dia sikit, dia buat merajuk. Kita kalah dah. Kita bangkang dia sikit, dia angkat telefon mengadu kat mak dia. Kita kalah dah. Dia boleh duk ubut kita macam tu. Ada orang duk kena ubut dengan bini macam ni ada. Kan? Apa sikit mulut ni duk sebut minta cerai je. Dah dia kata kalau dah abang tak kenal kat saya ni perangai huduh, suka tengok wayang perempuan jahat apa semua, cerai abang saya. Dia duk main begitu. Kita ni tak mau nak dengar hingar-hingar ni semua. Kan? Kita tak mau dengar hingar-hingar ni semua. Jom. Kan? Tak apa, kepiah putih boleh tahu dalam pakit. Kan? Jahanam kita dengan kerana bini. Ini dia nak pesan dekat kita. Dia kata jaga baik-baik. Dia kata kerana sayang dekat bini sampai merosakkan agama tak mau macam ni. Kerana sayang dekat dia sampai habis semua hak tak elok dia mau. Kita tunai juga kehendak dia. Kita secara tidak sedar telah pun merosakkan agama kita. Maka Islam tak mau macam ni. Masalah dia kata. Kebinasaan seseorang dengan sebab anaknya itu. Iaitu dengan sebab kasih amat kepada anak itu. Maka diturut kehendaknya. Ini pun serupa juga. Terlampau sayang dekat anak. Sampai akhirnya kasih sayang kita yang berlebihan tu spoil kehidupan dia. Kita merosakkan hidup anak kita kerana kasih sayang yang berlebihan. Tuan-tuan tengok anakku Sazali. Itu contoh. Sayang kat anak ni. Asal sayang kat bini. Asal sayang kat bini. Punya sayang bini. Bini lahirkan seorang anak. Masa lahir anak, bini mati. Maka kasih sayang dekat anak tu dah ada 50%. Sayang dekat bini. Bini mati kerana lahirkan anak ni. Sayang kat bini, timbul kat anak juga lagi. 100% sayang dekat anak. Sebut apa? Bagi. Dan kebetulan pula kita ni Allah bagi murah rezeki sikit, duit banyak. Sebut apa pun bagi. Sampai tak ada benda yang anak-anak kita tak bagi. Rupa-rupanya kasih sayang yang kita nak tunjuk kat dia tu membinasakan hidup dia. Bila anak kita binasa kita juga. Ini yang Islam nak bagi ingat dekat kita. Maka diberi akan dia wang dan apa yang menyukakan hatinya. Anak sebut apa pun bagi. Begitu. Dan dimanjakan dia. Manja ni habis punya manja. Sampai bila dia bawa anak dia main rumah kita, kita lemah. Dia bawa anak dia main rumah kita, hampir kita lemah. Sampai Allah, kita tak boleh tengok. Kalau anak kita macam tu, jerkah terpelanting ke dinding lama lah. Kalau anak kita buat kelaku macam tu, jerkah ni melekat di dinding tu. Tapi anak dia, kita nak buat macam mana? Kita duk tengok Allah, dia bersergai dalam perut ni, Allah yang mengetahui. Kita kata awak dia ni teruk kan ni. Sampai macam ni punya anak. Kita tak boleh lah. Kan? Tapi hormat tetamu yang pasal tak terbit di mulut kita. Dalam perut duduk meletup, tak tahu apa lagi. Pum meletup. Kita tak boleh macam tu. Tapi ada orang, dia manja anak dia sampai macam tu sekali. Kita tak mahu.
yakni tidak diajak akan dia adab yang baik dan tidak disuruh akan dia membuat kerja yang patut baginya dan tidak disuruh akan dia belajar. Tu dia punya sayang anak ni sampai macam tu. Tuan-tuan tahu ada orang dia sayang anak dia sampai tingkatan 1, tingkatan 2 tak puasa lagi bulan Ramadan. Tak puasa lagi. Saya biasa jumpa orang macam ni. Anak dah tingkatan 1, tingkatan 2, dia boleh duk masak makan bulan puasa. Dia masak makan, bagi anak dia makan. Kita kata, anak, sekolah tak lagi? Sekolah tak lagi. Tanya, bosak Melayu. Sekolah tak lagi? Dia kata, orang masuk mendengar. Tak usah lah, kata. Dia duk try lah, tapi takat lah ni sekerat hari lah, tak boleh nak penuh. Allahu Akbar. Anak kita darjah 1, puasa penuh bulan Ramadan. Anak dia tingkatan 1. Dia kata duk try lah. Bukan tak try, duk try. Tapi dia tak boleh penuh. Oh, karut. Karut. Sayang anak. Sayang anak. Dia merosakkan anak dia. Bangkit pagi, buat sakit perut sikit. Tak habis sekolah hari. Sayang. Sayang punya pasal. Ada tak ada tuan-tuan dalam masyarakat kita macam tu? Allah bekerja. Bekerja. Tak main sekolah. Pasal apa tak main? Sakit perut. Dia bukan sakit perut. Ada kerja rumah, cikgu matematik suruh buat, dia tak buat. Maka dia tak mau pergi sekolah. Dia bangkit, tak buat pegang perut, sakit perut. Mak dia kata, awak cek. Cek, panggil apa? Awak cek. Sakit perut. Tak pergi sekolah, tidak. Subuh tak mayang, sekolah tak pergi, apa benda anak tu? Tingkatan 5. Tuan-tuan, ini yang agama nak beritahu kat kita. Sayang anak, jangan sampai pelingkup masa depan dia, pelingkup hidup dia. Kerana dengan pelingkup hidup dia, dia akan pelingkup kita sekali. Agama beritahu benda ni. Hanya seseorang itu berkhidmat pula kepadanya dengan menghabiskan harta dan sebagainya. Khidmat pula ke anak ni. Sayang anak ni bukan takat belah anak ni daripada beranak keluar dulu dia belah anak. Sampai anak ni dah tua dah, anak boleh anak pula cucu tu dia belah lagi. Oh, ni yang kata tuan ni. Oh, sampai macam tu sayang anak punya pasal. Sayang dekat anak punya pasal sampai macam tu. Pak Hang dulu aku belah, dia kata. Hang pun aku belah, dia kata. Esok anak Hang pun kalau aku panjang umur aku tak belah. Sayang punya pasal. Habis Tok Wan ni mengaji mana pun tak habis. Duk busuk dengan kencing cucu, dengan kencing cicit ni sampai mati. Mengaji mana pun tak. Pasal apa? Semata-mata kerana sayang. Habis harta RM2 ni bukan sikit. Kerana anak ni habis RM2. Dia ikat perut, tak makan, tak apa. Duit bagi anak tukar kereta. Ada ibu bapa yang macam ni, dia kata. Dan dia kata berbimbang sepenuh masa diberikan kepadanya. Segala kebimbangan dalam diri dia kerana anak dia. Dia tak bimbang pasal lain. Dia tak bimbang dia miskin, dia tak bimbang dia susah, dia tak bimbang dia sakit. Tapi dia amat bimbang kalau anak dia sakit. Dia amat bimbang kalau anak dia susah. Dia habis masa berbimbang dengan anak. Diri dia sendiri tak kisah macam mana pun. Sehingga tinggal beberapa pekerjaan yang baik yang lain yang tidak dapat berbuat ibadah dan taat dengan sebab berbimbang dengannya. Itu dia. Dengan kerana anak, apa pun tak boleh buat. Benda-benda ibadat, benda-benda baik, apa pun tak boleh buat. Umur dah main 65 dah. Mekah tak pergi. Pasal apa Mekah tak pergi? Dia kata payah tak ada orang nak jaga cucu. Dalam masyarakat kampung jadi benda ni. Jadi benda ni. Awak yang tak pergi Mekah lagi ni. Dia kata payah tak ada orang nak tengok cucu. Tak boleh macam tu. Apa ni duit ringgit apa? Yang tu tak apa dah, cukup lama dah. Dia kata cukup lama dah, payah dengan cucu ni. Nak tinggal tak ada orang nak tengok. Ibadah. Haji tu rukun. Rukun dalam Islam ni, haji tu rukun. Rukun makna dia mau tak mau hang kena buat kalau dah cukup syarat. Dia boleh tak buat haji tu kerana nak jaga cucu. Nampak? Ini yang Islam tak mau. Sampai jadi macam ni, Islam kata tak bagus. Dan tidaklah dapat masuk bergaul dengan orang-orang yang baik-baik dengan sebab berbimbang dengan dia. Tak boleh, tak ada masa nak pergi nak berbual dengan orang-orang pasal habis masa dengan anak, dengan cucu. Dan tidak dapat membuat apa kebajikan yang sepatutnya kerana berbimbang dengan anak. Itu dia. Apa pun tak boleh buat kerana anak. Begitu. Masalah. Dia kata kebinasaan seseorang dengan sebab hartanya. Iaitu siang malam berbimbang dengan harta. Dikira. Duk kira duit. Tiap-tiap hari duk kira duit. Mari dengan hari ni tambah 5 hari je. Kira juga. Kira juga. Dia habis masa dengan duk kira duit. Dan berbimbang dengan dia bagaimana nak membanyakkannya. Hari-hari kepala duk fikir macam mana nak tambah duit.
Orang lah kata nak generate duit. Dia kata nak generate. Ni duit ada 1,000. Macam mana nak buat 1,000 ni bagi jadi 10,000? Duk fikir. Oh, dia kata Sungai Ulang ada satu. Lompat habis. Contoh. Oh, dia kata Kulim pula. Lepas pada Sungai Ulang, Kulim pun Kulim. Jom pi. Janji duit 1,000 boleh jadi 10,000. 10,000 boleh jadi 100,000. Hari-hari duk fikir macam mana nak menambahkan lagi duit yang sedia ada. Dan bagaimana mensedikitkan habisnya. Lepas tu fikir pula belanja ni nak kemut macam mana. Kira kalau kopi boleh minum tanpa gula, tak payah bergula. Potong kubang. Dia berkira macam tu. Pasal apa? Pasal harta. Dia tak mau duit dia luar. Sehingga tinggal amal ibadah dan segala yang diperlukan Allah Subhanahu Wa Taala habislah. Dengan kerana duit ni habis benda perlu apa dia tinggal tak buat habis. Mekah tak pi. Pasal apa tak pi Mekah? Pi Mekah habis duit. Dia baca nak pi buat haji duk dah 8,500 lebih. Dua lelaki bini kali 2 88 16 duk. Dekat 20,000. Kira met tolak biji cepung rupa. Jawapan dia tak payah habis dia dah. Kan jawapan dia tak payah habis. Yang ni semua nak pergi habis duit dia dah. Bukan senang pun nak dapat duit punya ni. Dia kata pakai tak pergi lah. Salam dia pergi sudah lah. Siapa nak pergi kita pergi jumpa. Kita lepas pergi RM5 kat dia. Kita pesan kat dia. Sampai kat makam Rasulullah. Salam aku kat Rasulullah. Dia macam tu yang pakai dokumen salam. Dia sendiri tak pergi. Duit ada. Bukan duit tak ada. Semua cukup syarat dah. Kerana sayang duit. Maka dia tinggal benda perlu. Begitu. Baik. Dia kata nanti himpun akan dia daripada apa jalan jua pun. Nak cari duit ni, membujuk lalu melintang patah. Cerita haram, cerita syubhat ni semua tak mau dengar. Cerita dia, janji ku dapat duit. Jangan duk main abang kata yang ni haram, jangan duk main abang kata yang ni syubhat. Tak mau dengar. Dia kata orang lain boleh duk masuk, kenapa kita tak boleh. Dia main pukul buah tu aja. Janji, masuk duit kat dia. Dan dia tak peduli jalan itu haram ataupun syubhat. Ataupun harta itu jikalau dapat dengan jalan halal sekalipun, tetapi memperbelanjakannya pada segala perkara haram dan maksiat, ini pun salah juga. Dia dapat duit jalan halal, tapi dia belanja ke jalan haram, salah juga. Dapat duit jalan haram, belanja jalan haram pun salah. Dapat duit jalan haram, belanja jalan halal pun salah. Dapat duit jalan halal, belanja jalan haram pun salah. Yang Islam mau, dapat jalan halal, belanja jalan halal. Yang ni Islam mau. Begitu. Baik. Dia kata maka semua yang demikian itu membinasakan seseorang yang berharta itu. Maka Islam dia kata semua yang demikian itu boleh merosakkan seseorang kerana harta. Harta boleh menyebabkan satu orang jadi rosak. Ada tentang orang tikar ekor. Dan orang tikar ekor. Dia nazar. Dia kata kalau sekiranya naik nombor ni dapat hadiah, dia kata aku nak buat kenduri masjid malam Jumaat. Gila Allah punya rosyatnya kepala otak dia sampai macam tu. Tuhan pun nak tengok dia ni macam mana. Kena semua nak buat tu. Bolehlah RM200. Berkeluar RM50. Beli pisang main buah di masjid. Nak main buah pun tak bagi orang tak ada lu berubah. Satu macamnya tolak motor pergi keluar pagang baru start. Dia takut apa tu dengan kawasan masjid ni. Tapi dia kata dia nazar. Tanya pula kawan dia. Dia kata kalau kita tak tunai nazar ni tak apa. Kawan ni pun tanya tunai nazar pasal apa? Tak, tapi kita sembang tahun ni habis tahun ni yang dia buat. Tu bahasa orang kita orang. Nampak? Ni kawan cerita kat saya lah. Dia kata ni kita sembang tahun ni habis tahun ni. Aku tikai kau. Dia kata aku nazar kalau kena nak buat kenduri pisang di masjid. La ilaha illallah. Dia kata apa ni tu lah kena baru ni. Tu macam mana nak kena buat kenduri pisang. Kawan hak tanya ni pun jahil murakab. Kan cuma dia terkejut tadi ni, terkejut pasal kau ni tikai kau, dia terkejut. Astagfirullahalazim, dia tahu orang ni. Lepas tu bila kau ni tanya dia pun pergi jawab. Dia kata nazar kena tunai. Kata jahil murakab. Kawan hak kena tanya ni. Nazar kena tunai. Kata tak apa, pergi dalam masjid mana-mana pun buat kenduri pisang apa pun tak apa, janji lepas niat ni. Jadi sebelum pisang tu pisang boleh. Tapi sembang kami habis orang ni. Kata dengan dia cerita rata-rata. Tuan-tuan, tak erti agama ni berkenjah dalam masyarakat dia. Tak erti sungguh-sungguh. Bukan kata dia tak erti sikit-sikit. Dia tak erti sungguh-sungguh. Dia tak tahu halal tu macam mana, haram macam mana. Kalau pergi terlibat dengan haram nak jadi lebu mana, dia tak tahu. Dia cuma tengok benda ni, tengok dari sudut keuntungan duniawi.
Kalau benda ni untung, benda ni bagus, kita boleh buat. Kita tak mau jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata, maka semua yang demikian itu membinasakan seseorang yang berharta itu. Baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Bermula kebinasaan yang tiada lepas daripada seseorang dengan sebab hartanya itu ialah melalaikan dia daripada beribadah dengan sebab membaikkan dan mengelokkan dan menguruskan harta. Ini Imam Ghazali kata. Imam Ghazali kata, di antara benda yang dikatakan harta boleh merosakkan kita ialah apabila harta tu menyebabkan kita habis masa dengan dia. Habis masa duk fikir nak urus duit, macam mana nak bagi banyak duit, duk fikir yang tu habis masa. Maka secara tidak sedar harta sudah pun membinasakan kita. Dia kata. Maka tiap-tiap barang yang memberi bimbang seseorang hamba daripada ingat Allah, maka ialah orang yang rugi. Mudah faham macam tu. Dia kata. Apa juga benda, kalau sekiranya dia menyebabkan kita jadi lalai dengan Tuhan, benda tu tak boleh. Apa juga, dia kata. Kalau benda tu boleh menyebabkan kita ni jadi teralih dengan Tuhan, benda tu tak boleh, dia kata. Begitu. Maka kerana itulah kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, pada harta tu ada 3 perkara kebinasaan. Imam Ghazali kata, Nabi Isa ada sebut. Harta ni dia ada 3 punca kebinasaan. Yang pertama dia kata, iaitu diambil akan dia daripada jalan yang bukan halal. Satu. Nabi Isa kata, kalau harta diperolehi daripada jalan haram, binasa kita. Jalan haram kita dapat harta, binasa kita. Ataupun dia kata yang kedua, diambil akan dia daripada jalan halal, kemudian dibelanja kepada yang bukan mustahak. Ataupun dapat jalan halal, dibelanja tempat tak betul, binasa juga kita, dia kata. Ataupun yang ketiga, dia kata dibelanjakan kepada yang mustahak, yang betul, tetapi berbimbang pula dengan sebab mengelak dan menguruskan jalan datangnya daripada ingat akan Allah. Dia dapat jalan halal, dia belanja jalan halal, tapi harta halal ada kat dia tu menyebabkan dia lalai, binasa juga, dia kata. Begitu. Maka inilah dia penyakit yang tiada terubat. Harta ni memang tak ada ubat. Mengaji pondok, mengaji sampai Al-Azhar University pun dengan harta dia boleh terongkai serbat. Sungguh? Dengan kerana harta. Mengaji agama, balik ijazah gantung penuh dinding apa semua pun, mai dengan harta ni dia nak jadi pasal dia. Dia kelabu juga mata. Dia sanggup juga tipu adik-beradik kerana harta. Jadi kita tak mahu. Benda-benda macam ni kena kat kita, kita minta jauh. Maka bahawasanya umbi segala ibadah dan otaknya dan sirnya, sir tu maksud rahsia, ialah ingat akan Allah. Apa juga benda, dia kata ingat Allah tu yang penting. Kita kalau kita ingat Allah, kita tak jadi jahat gitu. Dan memikirkan kepada kebesarannya dan juga kemuliaannya. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Besar. Dia tahu semua benda. Maka yang demikian itu berkehendak kepada hati yang lapang daripada segala kebimbangan yang zahir dan yang batin. Bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita lapang. Tak ada nak serabut apa. Dia kata kalau kita ingat Allah. Dan yang memberi kacau dan memberi serabut luar dan dalam. Kita ingat Allah, tak ada serabut. Tak ada serabut luar, serabut dalam. Tak ada serabut. Dia kata. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak dapat ni. Nak dapat perasaan tenang ni bukan senang. Tadi tempat kerja tadi ada satu budak mai jumpa saya pagi tadi. Nangis-nangis depan. Dia duk cerita konflik. Dalam jiwa dia ada konflik. Pasal apa? Pasal masalah keluarga. Dia kata dia daripada satu keluarga yang tak apa berat lah soal agama ni. Tak apa berat. Orang intelektual. Mak dengan ayah dua-dua pun intelektual. Jadi dia dibesarkan dalam satu keluarga yang tidak berat soal agama. Dia kata saya masuk mai sini baru pakai tudung, dia kata. Kemudian pula kebetulan dia kata duduk di asrama ni. Dulu saya rapat dengan satu senior saya, dan senior saya ni jenis kuat agama. Dia kata, dialah yang banyak membentuk saya. Dia yang banyak membentuk saya, sampailah saya jadi mencela ni, dia kata, budak umpan. Ya.
Tapi dia kata bila cuti ni, baru habis cuti, baru balik daripada rumah cuti. Dia kata bila balik, dia kata masalah ada. Mak dia, ayah dia bila tengok dia pakai macam ni, tak suka. Untuk pakai kain kelumbung lapur apa, tak suka. Kan? Jadi masalah lah, dia kata macam mana saya ni. Dia kata saya balik, saya rasa tenang lah Ustaz. Dia kata saya masuk sini lah baru saya rasa tenang. Saya sebelum ni dengan tudung tak pakai. Dia kata saya dengan semayang pun ikut. Tak tahulah, dia kata mai sini barulah saya kenal kawan-kawan yang baik-baik ni. Mereka lalu bentuk saya. Saya rasa tenang lah ni. Saya rasa cukup seronok duduk di sini dia. Tapi bila saya balik saya jadi masalah dia. Bapak sampai pesan ni, kamu, bapak dia kata, jangan sekali-kali terlibat dengan ni jenis duk rajin pergi surau. Bapak pesan begitu. Dia hantar terang-terang kat kita tadi. Bapak ambil pesan begitu, kamu jangan sekali-kali pergi terlibat dengan duk rajin pergi surau ni. Kamu ingat, dia kata, kamu masuk situ kerana matlamat kamu nak jadi doktor. Kamu ingat yang tu. Bapak dia kata, jangan sekali-kali itu terlibat dengan hadut rajin di surau. Budak ni pula kata, saya pula Ustaz, bila saya hidup kawan dengan kawan-kawan macam ni, saya rasa tenang. Saya belajar pun senang, saya berasa okey. Saya pelajaran saya lebih confident lah ni. Bapak saya, mak saya susah hati betul. Menangis. Macam mana nak buat dia kata. Ni pula dia kata dilantik pula jadi pegang jawatan pula, jadi apa kan dengan surau dia asrama apa pula. Dia kata ni saya pun takut ni, dia kata ni. Takut kot saya lagi pasal bapa dia pun ada ambil juga nombor kontak kawan-kawan lain ni. Punya nak awasi anak dia ni, ambil nombor kontak kawan-kawan lain. Dia kata saya takut dari satu hari bapak saya telefon dekat kawan-kawan ni, telefon tanya pasal saya, depa pergi habaq pula saya ada pegang jawatan apa kan dalam surau mampu dia kata. Tuan-tuan, bukan anak menjadi fitnah kat dia. Dia jadi fitnah kat anak dia pula. Kita duduk baca kitab malam ni, anak jadi fitnah dekat ibu bapa. Dia terbalik. Anak ni punya nak jadi elok ni, tak tahu nak habaq. Pak tak mahu. Pesan lagi. Ni bila saya balik cuti ni, saya pakai macam ni Ustaz dia kata. La ilaha illallah. Dia kata 2 minggu cuti langsung tak menyeronokkan. Dia kata. Keadaan dalam rumah jadi tak selesa, jadi tak tenang. Bapak jadi lemah dengan saya. Sampai saya nak balik mai pun tunjuk muka tak seronok. Saya sampai di sini terus telefon dah. Saya susah hati lah ni. Tuan, apalah ibu bapa macam ni, kita pun heran. Cukup heran ibu bapa macam ni. Dia patut bersyukur, sujud syukur kepada Allah. Anak dia macam ni, duduk dengan dia sampai berbelas-belas tahun, dia tak boleh nak bentuk bagi jadi elok. Anak dia pergi masuk mengaji, boleh kawan-kawan tolong bentuk bagi jadi elok. Syukurlah dekat Tuhan. Alhamdulillah lah, apa lagi. Bukan senang, nak didik anak ni bukan senang. Berapa ramai orang nak anak jadi elok, anak tak jadi elok. Kita tak mau, Tuhan bagi anak elok. Apa lagi kita mau? Sujud syukurlah dekat Tuhan. Tuhan anugerah kat kita macam ni. Tak. Maka anak dia jadi macam tu. Sampai anak jadi satu tekanan pula. Mai jumpa kata Ustaz ni macam mana saya ni nak terus pegang ke jawatan ni ke. Saya nak letak jawatan ke macam mana ke. Saya kata dia ada kemungkinan tak bapak kamu nanti telefon duk tanya kamu ni apa semua. Dia kata sangat besar kemungkinan. Saya kata tak apalah. Kamu beritahu dekat mereka kamu letak jawatan lah. Tapi kamu pastikan kamu turut serta dengan program kawan-kawan duk buat semua. Tanpa memegang jawatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bila jumpa kes-kes menjadi pening kepala. Pening kepala. So kita tak boleh tolong. Kalau budak tu ada masalah, kita berhenti nak fikir, nak tolong, nak ketiak macam mana. Kalau dia hak mai tu ada masalah, dia tak ada masalah, hak masalah ada di rumah tu. Macam mana kita nak buat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, baik. Dia kata maka orang yang mempunyai harta apa macam sekalipun payah lepas daripada kebimbangan zahir dan batin. Orang ada harta ni kok mana pun tak banyak sikit. Dia mesti ada punya reblah pasal harta ni mesti ada. Kan? Orang ada harta tak banyak sikit, dia mesti ada punya kepala duk fikir pasal harta ni mesti ada dia. Kan begitu. Maka orang yang bertanah dan berkebun ada baginya beberapa kebimbangan. Apa ada tanah bimbang cara tanah. Macam tu kan.
Kan jenis ada tanah banyak ni dia bimbang cara tanah. Dengan cukai tanah tak bayar, tak lagi dengan apa macam-macam bimbang. Ada tanah, ada siapa akan mai buat rumah atas tanah tu, lepas tu bila dia nak jual tanah tu, kawan tu atas tanah tu tak mau keluar, dia apalah cara tanah dia pula. Dia begitu. Kerana pagi petang duduk di dalam lawan, berladang ataupun berkebun itu. Orang nak lawan. Dia ada kebun, kawan dia ada kebun, duduk lawan. Kebun dia ni macam mana kebun. Kalau lawan kebun tu sampai tak mayar. Ada juga dia kata. Dan berbimbang dengan mengira kehasilan yang keluar daripada tanahnya dan kongsi-kongsinya. Dia fikir pula ni apa kalau ada dusun derian, ni kawan ada jaga dusun derian ni tipu aku apa dia fikir tu pula. Aku pergi tengok betul lebih banyak buah macam mana. Dia kata buah tak apa jenuh. Dia replah yang tu pula. Cerita ada harta ni tak banyak sikit dia jadi sakit kepala. Dia kata. Dan berlawan-lawan dengan orang yang berladang itu pada menaikkan ayak dan pada sempadannya. Macam-macam lah cerita. Orang buat bendang. Begitu. Bendang. Petak dia dengan petak kawan sebelah tu duduk berkembang. Petak dia kembang dengan tali ayam. Jadi bila nak ambil ayam daripada tali ayam ni, dia ambil ayam mai kat dia. Kan? Ambil ayam mai kat dia. Kemudian kawan tu nak ambil ayam, tepuk batas dia. Ambil ayam daripada dia. Kan? Dia ni bila kawan ni cebuk batas dia main palam balik batas tu jadi keling dong, jadi keling. Keling. Saya nak kait tunjuk hati mengali. Jadi ni dalam masyarakat kita ni jadi macam tu. Sampai mai ada rumah habis duk cerita kat kita. Ni ustaz ni saya tak boleh ustaz. Saya kalau ikut hati saya nak pergi perdia hati dia. La ilah. Katanya pasal apa? Punca pasal lawan tebuk batas. Nam tu punca dia. Lawan tebuk batas, kawan ni tebuk, kawan ni palam, kawan ni tebuk, kawan ni palam apa semua, mesti mengali bagi. Apa? Kan? Balik kau ni mai kawan nu pula. Dia kata tak senonoh saya. Dia kata ada tua bangka ada piduk selak kain tunjukkan saya. Karun. Tak larat dengar. Jadi cerita ni tak larat dengar. Kan? Kerana kita pun sudahlah. Kata tu saya berkelahi lah. Tak larat dengar. Ada cik. Ini punca dia apa? Punca pasal ada harta. Kalau tak ada harta tak jadilah cerita ni semua. Baik. Dia kata dan berlawan-lawan dengan orang yang berladang itu pada menaikkan ayak dan sepadan. Dan berlawan-lawan pula dengan orang-orang kerjaan pada mengutip hasil pendapatan ataupun cukai. Maka jikalau seorang itu orang yang ahli perniagaan, tentulah dia tidak lepas daripada memikirkan khianat orang yang serupa dengannya. Orang menjaga khianat cara menjaga pula. Kan? Tengok kedai makan kawan tu nampak maju lebih sikit, buat cerita. Itu lepas jumpa seluar dalam gulai. Tuan-tuan bisa dengar cerita macam ni? Allahu Akbar. Tak larat dengar. Tak larat dengar. Oh, mereka kata, mau tak ramai. Dia kata, itu rendam seluar dalam gulai. Hari itu mereka jumpa. Cerita. Masa cerita bukan gaduh, bagi bukti. Abang gitu aja. Hak dengar ni pula percaya. Oh, tu kah? Patutlah aku. Ni hang ni orang yang kelima dah ni cerita ni. Kan? Berapa banyak seluar dalam mereka nak spare. Sampai tiap-tiap kali masak nak lepas seluar dalam duduk dalam gulai kan. Fikir bagi benda tabah lah. Apalah ni. Perlu percaya benda karut macam ni kan. Dulu ganja. Oh yang kedai dia yang orang ramai bukan pasal apa. Duk ganja. Ganja pula. Punca dia apa? Punca dia khianat. Iri hati. Dengki. Bila tengok kawan menyaga maju sikit. Duk fikir macam mana nak pelingkuk kawan tu. Buat mainlah cerita-cerita ni semua. Kita nak tahu ni siapa yang mula buat keluar cerita ni. Sama lah macam hadut jadi dalam masyarakat kita ni. Hadut buat panggilan dekat bomba, dekat apa ni. Telefon ni mai kan ni apa kampung selamat ni. Apa ni rumah, apa terbakar ni. Bomba ni tengah duk makan Maggi tinggal. Lompat masuk dalam lori keluar yung pergi duk cari habis tengok lungguk sampah aja satu duk menyala orang tu. Hampa telefon mai. Jahat ni yang kata jahat. Orang putih kata tak ada civic minded. Orang Islam kata tak ada adab. Telefon pergi dekat menara kembang Petronas. Ada bom kata. Satu bangunan berebut turun. Amerika baru kena. Berebut turun tangga, turun lift, tak ada lift, lari turun kot tangga menyawa. Benar. Cek habis sampai 2-3 jam. Tak ada apa. Telefon jahat sahabat dia. Tak sah dah buat kerja macam tu kan. Kita kena fikir, kita buat tu, kita menyusahkan orang, kita menyebabkan orang jadi mudarat kerana kita. Tak boleh buat kerja macam ni, tak boleh.
Tapi ada orang yang otak dia sakit, dia buat kerja macam ni. Dan tengok kenyataan Taliban petang tadi. Mereka tidak akan serahkan Usamah bin Laden. Mereka tidak akan serah. Apa jadi pun, mereka tidak akan serah. Kerana tidak ada bukti mengatakan dia buat. Dan Usamah buat pengakuan, dia tak buat benda tu. Dia tak buat serangan kepada WTC, dia tak buat. Dia tak buat. Dia kata, kenapa dia dituduh? Taliban kata, serah Usamah bin Laden dok sekali-kali. Dia berkata, nak jadi apa jadi. Berapa biji bom lepas tak meletup? Berapa biji bom yang lepas tak meletup? Takkan dalam ramai-ramai orang yang ada di Afghanistan tu tak ada seorang yang doa dia Tuhan nak dengar. Takkan tak ada dalam ramai-ramai umat Islam satu dunia ni seorang yang doa dia Tuhan nak dengar. Doa minta Allah selamat Islam dan Allah selamat orang Islam walau di mana mereka berada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع